بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Profesor Dr. Syahno Basri, Tuan Pengurusi, Datuk, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita masuk pada perbincangan Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas pada muka surat 473. 473 daripada kitab Tafsir Al-Furqan karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Okey. Jadi hari ini insyaAllah kita baca mukadimah. Semua sekali berkaitan mukadimah. Kemudian minggu depan kita masuk pada tafsir ataupun tadabbur, tafsir dan tadabbur insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Huwallahu ahad. Huwa dia. Allah, dialah Allah. Ahad, yang Maha Esa. Huwa artinya dia. Bukan bererti nama Allah itu Huwa. Yang sekarang ni jadi perbincangan sekarang ni, yang berlaku isu, orang berzikir dengan Hu. Atas alasan Allah sebut dalam surah Qul Huwallah ni, Qul Huwallahu Ahad, Huwa itu kan Allah. Jadi Hu tu dikatakan nama Allah. Hu disebutkan di sini bukan kerana nama Allah, tapi kerana sebagai jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh golongan musyrikin atau golongan Yahudi. Kita akan baca sebentar lagi. Hu ini tidak lebih daripada kata ganti nama Huwa. Betul dalam ayat yang lain bila dikatakan La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sembah melainkan engkau, anta. Kita tak pula perlu berzikir dengan zikir anta. Anta. Tapi kalau ada yang zikir pula, lagi kacau lah. Huwa pun tak ada, sekarang ada Hu. Dia takut orang faham, orang asalkan merujuk kepada Allah sahaja dikatakan nama Allah. Takut-takut selain daripada Hu, anta pun masuk sekali, itu yang kita risaukan. Okey, Qul, katakanlah. Itu katakanlah wahai Muhammad. Huwallah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah as-samad. Allah lah as-samad. As-samad kita akan tafsir ketika perbincangan tafsir, kita akan bincang secara detail. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu seseorang, tidak
tidak ada seorang pun yang menjadi sekutu baginya, atau tidak ada seorang pun yang menyamainya. Okey. Ini makna ringkas 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas. Dan kita tak bincang, memang kita tidak bercadang untuk syarahkan dengan syarah yang panjang. Kita akan masuk pada perbincangan secara detail berkaitan dengan tadabbur dan tafsir surah Al-Ikhlas pada pertemuan akan datang. Hari ini kita tengok kepada apa yang dicatat oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahim Yasin Hafizahullah. Kita tengok pada makna perkataan dan terus kepada asasiat sebelum memulakan tadabbur surah Al-Ikhlas. Makna perkataan Ahad. Ahad esa pada zatnya. Ahad esa pada zatnya. Okey. Kalimah yang merujuk kepada makna esa dalam bahasa Arab boleh dikatakan ahad ataupun wahid. Al-ahad, al-wahid. Kedua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, nama Allah. Al-wahidul qahhar juga nama Allah Subhanahu wa taala. Wahid pun nama Allah, ahad pun nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya merujuk kepada Allah. Sebagian ulama mereka bezakan antara ahad dengan wahid. Kenapa mereka bezakan? Kerana dari segi makna bahasanya. Ahad artinya esa atau tunggal. Bila kata esa, tidak ada perkataan yang selepasnya. Maksudnya esa hanya satu, esa. Tak ada dua, tiga. Tapi kalau satu, dia ada satu, ada dua, ada tiga dan sampai bilangan yang tidak terhingga. Jadi kalau kata Allah Maha Esa, mereka kata itu merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata Allah itu wahid, iaitu Allah Subhanahu wa taala juga Esa tapi pada sifatnya. Kenapa ada sifat? Sebab sifat Allah sifat Allah tidak ada yang menyerupai Allah. Allah juga tak ada satu sifat pun yang menyerupai makhluk. Malah Allah wahid pada sifatnya. Cuma sifat Allah itu berbilang-bilang. Bilang artinya apa? Selain daripada Allah memiliki satu sifat yang sempurna, Allah juga memiliki sifat-sifat lain yang sempurna. Allah Maha mendengar, Allah melihat, Allah. Jadi Allah ketika pendengaran Allah esa dalam sifat mendengarnya. Tidak ada makhluk yang menyerupainya dan sifat dengar Allah tidak sama dengan makhluk pada masa sama. Ini esa pada sifat tersebut. Pada masa sama Allah memiliki sifat-sifat yang lain. Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata dan sebagainya. Jadi sebab tu kalimat al-wahid kata mereka merujuk kepada sifat, al-ahad merujuk kepada zat Allah dan semuanya nama Allah SWT kembali kepada zat Allah, cuma dari segi maknanya merujuk kepada sifat wallahu alam. Okay. Ahad esa pada zatnya. Dia tidak tersusun daripada bahan-bahan kebendaan dan tidak pula daripada bahan-bahan yang bukan kebendaan. Pada pandangan saya tak perlu pun didetailkan begini. Cukup kata esa pada zatnya. Sampai di situ telah pun sempurna takrifan tersebut. Kerana kalau didetailkan dia tidak tersusun daripada bahan-bahan kebendaan dan tidak pula daripada bahan-bahan yang bukan kebendaan, takut membuka ruang kepada kesalahfahaman bagi orang yang mereka cuba tahu ahad tu secara umum begitu, tapi kalau dibincangkan secara detail kadang-kadang membuka ruang kepada golongan tertentu yang menolak sifat-sifat Allah yang mereka kategorikan sebagai kebendaan atau tersusun dan sebagainya. Walaupun saya tahu dan saya yakin penulis masukkan kalimah ini kerana ada kaitan dengan satu riwayat yang akan kita bacakan, iaitu kaum Yahudi datang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Allah. Dia sif lana rabbak. Tolong sebutkan sifat-sifat Tuhanmu. Dia tanya selepas tu, adakah dia terbuat daripada emas atau tembaga atau perak? Ini jahat Yahudi. Yahudi dia tahu tapi dia saja nak pertanyaan Yahudi ni provokasi. Dia bukan tak kenal Allah. Tapi dia nak samakan. Yahudi ni dia cuba, soalan dia akan cuba samakan orang Islam dengan agama-agama penyembah berhala
ataupun cuba menyesatkan umat Islam. Cukup sekadar itu. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan sebenarnya. Jadi, sekarang kita jumpa pada ahad. Ahad kalau diterjemahkan di sini untuk dari segi makna bahasanya cukup sebenarnya kita kata esa pada zatnya. Allah yang Maha Esa pada zatnya. Dan kalau tambah sekarang dan esa pada sifatnya. Itu yang selalu kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Yang kedua, As-Samad. As-Samad yang maha memenuhi segala keperluan atau hajat umat secara berterus-terusan. Ini salah satu bermakna As-Samad. Sifat yang terkandung di dalamnya tersebut menyanggah sekeras-kerasnya dakwaan kaum musyrikin Arab dan puak-puak yang seumpamanya tentang adanya orang tengah atau perantaraan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab As-Samad, kerana manusia bergantung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita pergi kepada orang tengah untuk meminta sesuatu. Allah ketika memberi rezeki, Allah beri direct. Perintah Allah. Allah dengar permintaan kita dan Allah Subhanahu wa taala beri pada kita secara langsung. Perantaraan yang ada hanya untuk menguasai Allah, dengan perintah Allah. Iaitu mereka tidak berfungsi jadi orang tengah. Mereka hanya berfungsi jadi suruhan Allah. Seperti malaikat, Allah perintahkan Mikail turunkan hujan. Bukan kita pergi minta dengan Mikail untuk turunkan hujan, dan Allah pun tidak arahkan Mikail untuk menguruskan hujan langsung berdasarkan permintaan kita dengan Allah. Permintaan kita dengan Mikail berbeza daripada raja-raja di dunia. Raja-raja kat dunia tak mampu nak dengar semua permintaan rakyat. Jadi dia terpaksa lantik orang tengah. Terpaksa ada kementerian, tiap-tiap kementerian ada bahagian-bahagiannya, dan tiap-tiap bahagian tiap-tiap tempat ada cawangan-cawangannya, dan tiap-tiap cawangan itu ada prosedur-prosedurnya, ada temu janjinya kerana kekurangan yang ada pada makhluk. Jadi kerajaan yang ada kat dunia ni perlu, dan kerajaan yang ada kat dunia sempurna apabila ada sekutunya. Makin banyak sekutu, makin sempurna. Itu sifat makhluk. Sebab tu peperangan Rusia dengan Ukraine sekalipun kita sekutu lah ni. Masing-masing nak rebut sekutu. Bila bertambah sekutu, makin kuat. Kerana memang makhluk lemah. Dan kerajaan yang ada pada makhluk ini lemah. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam segala perkara. Untuk menguruskan urusan-urusan makhluk, Allah sifatnya As-Samad. As-Samad ialah Tuhan yang sempurna, yang sentiasa mendengar dan memenuhi keperluan dan hajat makhluk secara berterus-terusan. Jadi sifat ini menyanggah adanya orang perantaraan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat menjalankan tugas-tugas semata-mata untuk menunjukkan kekuasaannya. Malaikat adalah tentera-tentera Allah. Dan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memperlihatkan kuasanya, antara caranya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya melalui makhluk-makhluknya. Kita nampak kuasa Allah bila berlakunya banjir yang besar. Orang akan takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak kuasa Allah apabila berlakunya gempa bumi. Kita akan kembali kepada Allah bila berlakunya letusan gunung berapi dan sebagainya. Kita nampak makhluk-makhluk Allah tertentu, kita akan merasa dan mengingatkan kita akan merasa bahawa Allah tu maha agung, maha besar, tempat kita berlindung. Itu baru makhluk-makhluk yang umum, makhluk-makhluk yang zahir. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang melaksanakan perkara tersebut, iaitu malaikat-malaikat. Suatu sifat-sifat malaikat diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, diterangkan dalam hadis Nabi SAW untuk menunjukkan keagungan makhluk ini. Daripada keagungan makhluk menyebabkan kita kenal keagungan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia, kerana memang manusia dicipta di atas muka bumi ini untuk diuji.
untuk diuji. Bila dia untuk diuji, kita sembah Allah tapi kita tak nampak Allah. Ini ujian Allah. Sebab tu kita di dunia ini, kita perlu pada iman. Kepercayaan yang yang jitu. Kita beriman dengan Allah walaupun kita tidak pernah melihatnya dan takkan melihatnya di dunia ini. Allah hanya memperlihatkan kuasa-kuasanya melalui makhluk-makhluk tadi. Tentera-tentera Allah. Antaranya malaikat. Antaranya semua makhluk Allah adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan semua makhluk tadi untuk memperlihatkan kuasanya. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepadanya. Waktu ketika meminta dan berdoa, kita hanya minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada perantaraan sekalipun, perantaraan bukan untuk menyuarakan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun perantaraan untuk kita mohon kepada orang soleh untuk bantu kita berdoa, meminta kepada Allah dengan permintaan yang sama. Itu lebih kepada kita pun meminta kepada Allah, orang soleh itu pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memperbanyakkan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya, lam yalid. Lam yalid artinya tidak beranak. Berkaitan dengan lam yalid dan walam yulad, kenapa disebut dalam surah ini? Kerana ianya ada sangkut paut dengan persoalan kaum musyrikin yang akan kita baca insya-Allah. Musyrikin tanya, dari mana keturunan Tuhan? Tuhan kami. Okey. Dia tidak beranak. Penafian ini mengandungi makna bahawa dia tidak memerlukan kepada penolong kerana tidak terdapat sedikit pun persamaan jenis antara dia dengan selainnya. Allah tidak beranak, Allah tak perlu kepada sebarang penolong. Manusia ni perlukan kepada anak. Anaklah yang membantu dia, anaklah yang akan mewarisi dia. Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala kerajaan yang sempurna dan kekal abadi, maka tidak perlu kepada anak untuk mewarisinya. Kerajaan manusia, kerajaan dunia, semua raja perlukan kepada anak keturunan. Kerajaan mana atau raja mana yang tidak ada anak, akan berlaku permasalahan yang besar. Masing-masing cuba diusahakan untuk bagaimana harta tahta yang dimiliki oleh raja akan diwarisi oleh anak-anak. Walam yulad. Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak diperanakkan. Penafian ini mengandungi makna dia maha qadim, maha awal, bukan baharu dan tidak ada yang mengawali kewujudannya. Allah Subhanahu Wa Taala wal awal, ialah yang paling awal. Kalimah awal yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Manakala kalimah qadim tidak terdapat penyebutannya dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab tu nama Allah, dalam nama Allah kita, ini kebetulan, kita tak kata Maha Qadim. Kata Maha Qadim, artinya itu nama Allah. Sedangkan Qadim tidak disebutkan sebagai nama Allah. Kalau disebutkan sebagai tentang memahamkan kita tentang sifat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai menceritakan tentang kuasa Allah, bukan berkaitan dengan nama Allah, maka dibolehkan macam dalam ayat dalam doa disebut wasultanil qadim, sultannya yang qadim. Namun untuk nama Allah perlu kepada tauqifi. Maka di sini insya-Allah saya akan cuba highlightkan kepada penulis Kenandang tidak perasan. Jadi makna dia walam yulad maknanya huwal awwal. Dan inilah dia yang tercatat dalam Al-Quran Al-Karim. Yang tercatat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala makna al-qadim dengan lafaz al-qadim tidak merujuk kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak menafikan makna al-qadim yang dibincangkan dalam sifat al-qidam. Tapi kalau kita letakkan nama Allah sebagai al-qadim, sebutan nama Allah itu perlu kepada dalil. Kita tak namakan Allah sesuatu yang tidak berdalil. Jadi yang lebih tepat kita kata maha awal, itulah maha awal. Kemungkinan juga penulis cuba untuk gabungkan antara dua pandangan, pandangan yang mengatakan adanya qadim dan sebagainya. Namun lebih sesuai kalau kita fokuskan kepada yang sahih. Dia maha
Dialah maha awal, bukan baharu dan tidak ada yang mengawali kewujudannya. Ini makna al-awwal. Kufuwan, serupa atau setara. Jadi kalau kita dalam qiraat di sini ada 3 qiraat, kufuwan ataupun kufuan atau kufua atau kufan. Kufuan, kufuan atau kufan. Okey. Muqaddimah. Surah ini terdiri daripada 4 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Menurut pandangan jumhur. Surah Makkiyah. Dan saya pun cenderung dengan pandangan ini. Surah Makkiyah. Sebahagian ulama berpandangan bahawa surah ini surah Madaniyah. Kenapa? Sebab asbab nuzulnya. Disebutkan 2 asbab nuzul dalam surah ini. Sebab pertama berkaitan dengan kaum musyrikin datang tanya Nabi SAW. Sebab nuzul yang kedua, kaum Yahudi datang jumpa Nabi SAW. Kata Siflana Rabbak. Kita akan baca juga sebentar lagi. Kalau kata kaum musyrikin datang, kewujudan kaum musyrikin di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kata kaum Yahudi yang datang, kewujudan kaum Yahudi di Madinah Munawwarah. Jadi, kaul pertama kata Makkiyah. Kaul kedua kata Madaniyah. Kaul ketiga kata Makkiyah Madaniyah. Macam biasalah. Makkiyah Madaniyah artinya diturunkan sebanyak 2 kali. Namun, wallahu alam, kaul yang rajihnya adalah kaul ialah Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Kita katakan bahawa di Makkah, bila kaum musyrikin datang tanya, insab lana rabbak, ketika itu Allah turunkan ayat Quran, Qul huwallahu ahad, hingga akhir. Allah terangkan tentang sifatnya, tentang dirinya, tentang zatnya. Kemudian, bagaimana nak jawab dengan ketika kaum Yahudi datang, tanya siflana rabbak. Jawapannya, Nabi SAW jawab soalan kaum Yahudi tadi dengan jawapan yang sama yang pernah Nabi jawab dengan kaum musyrikin, iaitu dengan Qul huwallahu ahad. Bukan ayat itu diturunkan sekali lagi. Kerana dalam riwayat tersebut tidak disebutkan diturunkan. Berbeza daripada setengah riwayat yang menunjukkan bahawa Allah turunkan. Jadi wallahu alam, surah ini adalah surah Makkiyah seperti mana yang tercatat. Walaupun bila kita belajar, kita tahu bahawa ada pandangan lain. Ada sebahagian mengatakan bahawa ia surah Madaniyah, sebahagian mengatakan Makkiyah Madaniyah. Okey. Termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah An-Nas. Itu sesudah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kerana kedua surah ini datang turun sekali. Dinamakan Al-Ikhlas kerana pada surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian tauhid atau keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah ikhlas tidak terdapat dalam kalimah-kalimah surah Al-Ikhlas. Namun dinamakan ikhlas kerana isi kandungan umumnya yang menceritakan tentang kemurnian tauhid. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah, itu mengesakan Allah semata-mata, namanya ikhlas. Menyatakan keesaan Allah, itu erti ikhlas. Makna kalimah ikhlas dalam surah ini, mungkin kita boleh kata dengan seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Doktor. Beliau kata kemurnian tauhid. Mungkin juga boleh dikatakan bahawa surah dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas kerana dalam surah ini tidak diceritakan selain Allah. Dalam surah Fatihah Allah bagikan pada 2. Separuh pertama untuk Allah, separuh kedua untuk makhluk. Kisahnya ada berkaitan Allah, berkaitan dengan makhluk. Surah Abu Lahab cerita tentang Abu Lahab dan cerita tentang neraka. Cerita tentang kisah makhluk dan kesudahannya. Surah An-Nasr cerita tentang kemenangan yang dimiliki Rasulullah dan tentang perintah kepada Rasulullah. Namun surah Ikhlas
semata-mata hanya cerita tentang Allah. Sebab itu surah ini surah yang agung, menyamai 1/3 daripada Al-Quran Al-Karim. Kerana kisahnya hanya berkaitan dengan Allah. Sebab itu dinamakan sebagai Al-Ikhlas. Bukan, pertama kita kata dia berkaitan dengan konsep memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita katakan surah Al-Ikhlas dinamakan Ikhlas kerana dalam surah Al-Ikhlas tidak dibincangkan selain daripada cerita berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti ketika kita bincangkan dengan ayat kursi. Ayat kursi kenapa ayat yang paling agung? Seperti mana yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi tanya, kemudian Nabi tepuk dada dia, Nabi kata, tahniah di atas ilmu yang kamu miliki. Yahnikal ilma Abul Munzir. Nabi puji Ubay sebab apa? Sebab satu-satunya ayat dalam Quran Al-Karim yang hanya cerita tentang Allah. Ayat yang panjang cerita tentang sifat Allah secara detail adalah ayat kursi. Tak ada perkataan yang lain selain daripada memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana mulianya tajuk yang dibincangkan, maka mulialah perkataan-perkataan tersebut. Sebab itu kedudukan surah Al-Ikhlas, walaupun surah Al-Ikhlas adalah kalamullah dan surah Al-Masad juga kalamullah, ada surah Al-Lahab, tapi tak sama. Tak sama. Kalamullah semua mulia. Namun oleh kerana tajuknya dan kontennya, di sini cerita tentang sifat Allah. Dan pada surah Al-Masad cerita tentang kemurkaan makhluknya yang bernama Abu Lahab. Tajuk dan topik perbincangan itu mempengaruhi kedudukan surah itu sendiri. Walaupun kedua-duanya kalamullah. Kalamullah. Kedua-duanya adalah dalam kedua-dua surah ini, ianya adalah zikrullah. Kalamullah, zikrullah, kita boleh bawa dalam solat dan kita baca sebagainya. Tapi janganlah pula melampau ketika ceritakan tentang surah Al-Lahab, surah Al-Masad ni, tak boleh baca dalam solat atau tak boleh selalu baca. Sebab apa? Sebab dia akan menyinggung Nabi, sebab tu bapa saudara Nabi. Itu ustaz cakap macam tu tak diterima lah. Ada juga sekarang ni ada ustaz yang sebutkan tentang jangan baca dalam solat surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, sebab dia akan menyakiti hati Nabi SAW. Tak kena lah tu. Itu ingat Nabi SAW bukan orang yang berkecil hati kerana keluarganya diusik. Nabi hanya marah, Nabi hanya bertegas di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada kepentingan berkaitan dengan keluarga atau bapanya. Tentu orang yang bermanhaj begini, mereka sering cuba Abu Lahab yang confirm masuk neraka kerana dia ahli bait dari segi keturunan, bukan dari segi kedudukan sebenarnya. Dia mengatakan ahli bait pun dari segi hukumnya. Tapi dia kata dari segi keturunan dia bapa saudara Nabi, maka minta didiamkan. Abu Talib yang baik, walaupun tak masuk Islam, mereka cuba Islamkan. Mereka kata Abu Talib ni sebenarnya dah masuk Islam. Kenapa? Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula akan dia ada unsur-unsur Syiah, tapi bukanlah seperti Syiah yang memang awal. Jadi golongan ini mereka dekat dengan kesufian Syiah. Kalau Sufi dekat dengan Syiah dalam bab tertentu. Yang melampau lah, bukan Sufi yang baik yang cerita tentang sabar, cerita tentang ikhlas dan ataupun fokus pada beramal. Ini yang menceritakan tentang kemaksuman. Dengan bila Nabi ada kemaksumannya, Sayyidina Ali pun ada kemaksumannya. Golongan Sufi yang melampau menjadikan seolah-olah ada kemaksuman pada wali-wali. Dia bukan cerita tentang wali itu seorang yang taat kepada Allah, tetapi wali itu seolah-olah maksum sehingga dia tidak terikat dengan hukum syarak. Dia buat salah sekalipun dalam pandangan kita, tapi dia lebih tahu. Dia tak disalahkan. Ini konsep yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kenapa perkara ini disebutkan? Kerana itulah hujah untuk mereka menyatakan bahawa apa yang mereka perkatakan itu benar. Sebab tu bila mereka kaitkan hubungan Nabi dengan Ahli Bait, bukan berdasarkan asasnya hubungan keimanan sebelum kekeluargaan. Keluarga itu paling penting. Keluarga dan keturunan itu paling penting. Betul tak betul yang benda yang dibawa, benda yang diajarkan atau benda yang
Itu cerita nombor 2. Ini satu sikap yang tidak sepatutnya lah. Sehingga melarang orang baca surah Tabbat Yada, sehingga melarang orang malah marah bila orang cerita buat Abu Talib itu tidak Islam, sampai bila orang baca innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha, ayat itu bila dibacakan ada yang marah dan cuba takwilkan ayat itu bukan bermaksud Abu Talib. Sehingga bila ada orang yang bacakan hadis inna abi wa abaka finnar, Nabi kata bapaku dan bapamu dalam neraka, kata Nabi kata sahabat, maka bangunlah dunia mengamuk sebab kata ayah Nabi SAW bukan orang Islam sebagainya. Ini semua perbincangan orang begini adalah manhaj menggunakan perasaan. Ya, kita benar, kita muliakan keluarga Rasulullah, cintakan keluarga Rasulullah, cintakan pada kedudukan dan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan seperti mana yang Rasulullah inginkan kita lakukan. Okey. Jadi balik kepada tajuk kita. Balik kepada buku kita. Ini mukadimah. Kemudian munasabah surah. Munasabah seperti mana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahawa munasabah surah dibincangkan oleh ulama tafsir kerana mereka meyakini bahawa susunan surah Al-Quran itu adalah tauqifi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan. Jadi kalau kita baca Quran, memang surah pertamanya Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, sampai dah surah An-Nas. Itulah susunannya Allah tetapkan. Bukan, tidak ada unsur ijtihad. Ada pandangan yang mengatakan bahawa susunan surah tersebut adalah ijtihad sahabat ketika mengumpulkan Al-Quranul Karim. Pandangan ini pandangan yang sangat lemah lah, yang tidak tepat. Tepatnya memang seperti umum, memang Allah SWT letakkan susunan surah tadi. Susunan ayat ijma'. Tak ada siapa kata boleh tonggang terbalikkan ayat atau ayat ni ayat pertama kedua. Susunan ayat dalam surah itu ijma'. Iaitu surah Qul Huwallah mula dengan Qul Huwallahu Ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, tak boleh terbalikkan, dan itu susunannya ijma', tidak ada siapa kata berubah. Yang kita bincangkan sekarang adalah susunan surah, iaitu Fatihah, selepas itu surah Baqarah, lepas Baqarah surah Ali Imran, lepas Ali Imran surah An-Nisa. Dan di samping mereka juga mengatakan bahawa ada beberapa surah yang susunannya itu ditetapkan. Apabila diketahui, ianya ditetapkan, dan seperti dalam surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah, atau surah Al-Fil dengan surah Quraisy dan sebagainya. Jadi kaul jumhur, malah kita katakan hampir berlaku kaul yang sangat kuat hujahnya, mengatakan bahawa susunan surah ini Allah yang tetapkan. Bila Allah tetapkan, maka ada hubungan antara surah sebelum dan selepas. Allah tetapkan. Bila Allah tetapkan, artinya ada hubung kait antara surah sebelum dan surah selepas. Maka di sini, buku ini, kata penulis, beliau kata, kalau di dalam surah sebelumnya, iaitu surah Al-Masad, Abu Lahab dan kaumnya menentang keras ajaran Tauhid La ilaha illallah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pada surah berikut, iaitu surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang konsep keesaannya yang tiada taranya. Jadi di sini penulis meletakkan munasabah antara surah yang sebelum dan surah Ikhlas. Oleh kerana kita baca terbalik. Kita baca daripada surah Al-Falaq baru surah Al-Ikhlas. Kerana kita baca dari belakang. Okay. Jadi macam mana munasabahnya? Kita nak test sikit. Macam mana kita nak buat munasabah? Hubungan antara kenapa surah Ikhlas disebutkan sebelum surah Al-Falaq. Kita nak terbalikkan. Jadi kita kata kalau munasabah dalam seperti mana, sebagaimana dalam suratul Nas dan suratul Falaq, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia untuk bergantung kepadanya, itu dengan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, rabbin nas malikin nas ilahin nas, dan Rabbil Falaq, yang manusia bergantung dan berlindung dengannya dalam dua surah sebelumnya. Maka dalam surah ini, surah Qul Huwallahu Ahad,
surah ini Allah menerangkan tentang sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat kebesarannya. Jadi kita kata surah An-Nas cerita tentang berlindung dengan Allah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas Allah cerita siapakah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita susun balik ikut kepada tertib macam tertib biasa, suratul Ikhlas Allah perkenalkan dirinya, kemudian Allah memerintahkan supaya manusia bergantung kepadanya. Sebab tu terzahirnya makna as-samad. Kenapa Allah tempat bergantung? Sebab kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sebab kita berlindung Allah daripada segala jenis kejahatan dan sebagainya. Cara munasabah ni penting untuk melahirkan ataupun mewujudkan pemikiran yang tajam, yang mengetahui maksud di sebalik penyusunan surah-surah Al-Quran Al-Karim. Untuk surah-surah begini mungkin mudah dapat. Sebahagian bersurah kita nak cari kesinambungan dia. InsyaAllah kita akan belajar, kita akan nampak sangat menarik bab munasabah ini. Okey, yang penting kita faham makna munasabah. Munasabah surah artinya apa hubungan surah tersebut dengan surah sebelum dan selepasnya. Okey, nama-nama surah. Dalam Suratul Ikhlas ada banyak nama. Nama pertama Al-Ikhlas. Kita dah bincangkan. Nama yang kedua At-Tafrid. At-Tafrid juga maknanya seperti At-Tauhid, lebih kurang. Al-Fardu, At-Tafrid. At-Tajrid. At-Tajrid maknanya seperti makna At-Tauhid atau makna Ikhlas. Iaitu mengesakan. At-Tajrid. At-Tauhid. Jadi tiga makna ni. Malah 4 perkataan Al-Ikhlas, At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid maknanya lebih kurang. InsyaAllah saya tak sebutkan detail sebab apa, sebab kita akan bincangkan juga nanti. Jadi 4 nama ni kita gabungkan. Kenapa nama Tauhid, At-Tajrid, At-Tafrid, At-Tauhid dan Al-Ikhlas? Siapa sahaja yang faham makna 4 ayat ni, dia takkan terkeliru. Terkeliru kat mana? Takkan ada makhluk Allah yang akan dimasukkan dalam takrifan Allah. Dan pada masa sama, takkan dia sifatkan Allah dengan mana sifat bukan sifat Allah. Atau bahasa mudahnya, bahasa mudah kita katakan, siapa yang baca surah Ikhlas yang sebenar-benarnya, dia takkan memahami sifat Allah dengan sifat makhluk ataupun meletakkan sifat makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ni takkan berlaku. Kita baca surah Ikhlas, belajar betul, kita takkan letakkan mana-mana makhluk memiliki sifat Allah, ataupun kita tidak juga berlaku kita meletakkan mana-mana sifat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan surah Ikhlas. Kalau bincang surah Ikhlas, takkan ada orang yang faham makna surah Ikhlas menyamakan Allah dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk artinya sifatkan Allah, bila sifat-sifat Allah ditafsirkan dengan sifat makhluk. Allah mendengar seperti makhluk, Allah bercakap seperti makhluk, ini menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan makhluk dengan Allah, menyatakan fulan dan fulan mengetahui perkara gaib, Syekh fulan dan fulan boleh mencipta, atau siapa, atau fulan dan fulan menurunkan hujan, boleh fulan dan fulan mampu menunaikan hajat dan sebagainya. Ini menyamakan makhluk dengan Allah. Dari segi bahasa nampak macam sama, menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah. Namun dua jenis syirik ini dibincangkan oleh ulama, dia mempunyai pendetilan. Menyamakan Allah dengan makhluk satu bab, menyamakan makhluk dengan Allah satu bab. Menyamakan Allah dengan makhluk ini jenis syirik yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Yahudi dalam banyak ayat mereka ni musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah ciptakan bumi, dia kata Allah berehat, Allah penat. Bab berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pemberian Allah, dia kata Allah ni tangan Allah terbelenggu, pelokek. Ini kata Yahudi. Yahudi suka sifat Allah dan sifat makhluk. Alhamdulillah, subhanallah daripada apa yang mereka katakan. Kaum Nasrani pula menyamakan makhluk dengan Allah. Isa dijadikan sebagai Tuhan. Itu maksud menyamakan makhluk dengan Allah. Dan mereka percaya kepada banyak sakti-sakti yang wujud pada padri-padri ataupun pada orang-orang yang
dianggap sebagai orang suci dari kalangan mereka. Banyak kisah-kisah begini yang diriwayatkan daripada mereka, yang jarang ditemukan oleh kaum Yahudi. Jadi siapa saja baca suratul Ikhlas, mereka akan ikhlaskan Allah dalam makrifahnya, dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga akan berlakunya proses tajrid, iaitu takkan memasukkan mana-mana makhluk dalam takrifan Allah. Pada masa sama, mereka ketika bincangkan sifat Allah, mereka takkan sifat Allah dengan mana-mana sifat makhluk. Dan ini maksudnya ikhlas, tafrid, tajrid dan tauhid. Surah ini juga dengan surah An-Najah, surah keselamatan, An-Najah, kerana surah ini mengandungi sifat yang menyebabkan kita mampu menjawab soalan malaikat di kubur nanti. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Surah ini nama suratul Asas. Asas kerana inilah di asas pembinaan agama Islam. Mengenal Allah adalah asas dalam segala perkara. Orang sembah Allah tapi dia kenal Allah salah. Dia ingat Allah tu 2, 3. Walaupun dia solat sembah Allah, tak sempurna ibadah. Takkan sempurna ibadah seseorang sekiranya dia tidak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tapak asas. Surah Al-Wilayah. Surah Al-Wilayah. Itu surah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan cinta kepada orang yang membacanya. Kita akan baca dengan antara sebabnya, sahabat baca, Allah sayang. Al-Wilayah artinya Allah cinta dan sayang. Surah Al-Ma'rifah. Surah yang Al-Ma'rifah. Surah ilmu. Ma'rifah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Jamal. Surah keindahan. Surah yang cantik kerana Allah itu bersifat Inna Allah Jamil yuhibbul jamal. Surah An-Nisbah. Surah An-Nisbah kerana kaum Yahudi, kaum musyrikin datang tanya ansib lana rabbak. Cuba sebutkan nisbah dan keturunan Tuhan kamu. Surah Al-Mani'ah, surah yang menegah. Itu Al-Mani'ah, surah yang menegah manusia daripada melakukan syirik. Surah Al-Muhdarah dan surah Al-Munaffirah. Surah Muhdarah dan Munaffirah, saya tak berani nak tafsirkan maknanya. Saya akan cek semula kenapa dinamakan dua surah tersebut. Kerana penamaan ini bukan penamaan sunnah. Penamaan ini daripada sebagian pada ulama, perlu rujuk kepada siapa yang menamakannya. Saya belum jumpa lagi surah Al-Muhdarah dan Munaffirah kenapa dinamakan demikian. Walaupun maknanya kalau nak agak-agak tu boleh agak, tapi tak berani nak agak. Ini kaul nama-nama, ada nama yang tauqifi yang memang ditetapkan dalam teks, dalam hadis Nabi SAW. Ada nama yang diberikan kemudian oleh sebahagian banyak ulama atas kerana sifat tertentu yang terdapat pada surah tersebut. Kemudian surah dinamakan juga sebagai surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah jelas disebutkan Al-Bara'ah, malah dibincangkan surah Al-Bara'ah dalam surah Taubah dengan Al-Bara'ah dalam surah Ikhlas, apa bezanya. Jadi memang dibincangkan. Al-Bara'ah dalam suratul Ikhlas ialah Al-Bara'ah daripada syirik dan kufur. Orang yang baca surah Al-Ikhlas dia akan selamat daripada syirik dan kufur. Manakala Al-Bara'ah yang ada pada surah At-Taubah ialah Allah Subhanahu Wa Taala berlepas daripada Allah dan Rasul berlepas daripada amalan kaum musyrikin. Dan surah ini juga sebagai suratul Nur, iaitu surah yang memberi penerangan dan juga pencerahan terhadap sifat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah surah Muhdarah ni saya tak pasti dalam tafsir mana disebutkan surah Muhdarah dan Al-Munaffirah. InsyaAllah akan saya cek semula atau untuk perbincangan. Dan saya cuba tengok, saya cuba buka beberapa tafsir yang ada. Cuma saya tak sebab Google, biasanya Google yang cepat. Jadi saya cuba cek tafsir-tafsir ada keliling saya ni, yang ada dalam library saya tak temukan disebutkan makna Al-Muhdarah dan juga Al-Munaffirah. InsyaAllah perlu kepada penelitian lebih lagi insyaAllah. Okay, tengok pada fadilat surah. Cuma tak dari segi penamaan tu bukan tak penting, tidak terlalu penting kerana penamaan tadi ijtihadi. Kalau nama surah tu Nabi yang namakan, seperti surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, sebab tu Qul Huwallahu Ahad Nabi yang namakan, itu yang surah-surah yang bila Nabi yang sebut, kita akan kaji dan bincangkan betul-betul. Tapi kalau surah-surah nama-nama yang disebutkan oleh sebagian ulama, kita perlu tengok wajah mana atau part mana yang ulama melihat kesesuaian untuk menamakan surah tersebut dengan surah-surah dengan nama-nama tersebut. Okey, fadilat surah. Pertama, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran.
Ini jelas dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah?" Adakah ada di antara kamu yang tak mampu baca 1/3 Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, sahabat rasa berat. Wa qalu, mereka berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu ya Rasulullah? Sama kita, siapa yang mampu? Faqal, maka Rasulullah berkata, Allahul Wahidus Samad, suratul Quran. Ini nama surah Al-Ikhlas lain. Allahul Wahidus Samad. Ini nama Allahul Wahidus Samad dan nama surah Al-Ikhlas. Sepatutnya, dan ini diletakkan Allahul Wahidus Samad salah satu daripada nama-nama surah Al-Ikhlas. Allahul Wahidus Samad itu surah Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad adalah surah yang menyamai 1/3 daripada Al-Quran Al-Karim. Okey, katalah surah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nak khatam berapa kali? Target, contoh. Katalah Prof kata nak target khatam 10 kali. Target. Tinggi tu. Kata khatam 10 kali. Artinya 3 hari sekali. 3 hari khatam. 1 hari 10 juzuk. Oh hebat. Katalah begitu. Jadi ada orang kata, tak payah. Menang ya. 1 hari nak khatam, tak payah 10 juzuk tu. Surah Qul huwallahu ahad sama macam 10 juzuk dah. Jadi dia baca Qul huwallahu banyak-banyak. Soalan kita, orang yang baca Qul huwallahu sebanyak 3 kali, boleh atau tidak kita katakan dia telah khatam Al-Quranul Karim? Jawapannya, tak boleh. Jawapannya, tak boleh. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dia kata dia khatam Quran, kita kata salah. Dan kalau orang kata saya, oh Masya Allah saya hafiz Quran, Masya Allah. Macam mana boleh hafiz Quran? Sebab saya hafaz surah Al-Ikhlas 3 kali. Dia tak kena. Tajuk ini, bila sebut tentang fadilat, dia tidak berkaitan dengan hukum. Dia berkaitan dengan fadilat. Beza antara hukum dengan fadilat. Fadilat dari segi pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Dzul Fadl al-Azim, yang memiliki pemberian yang sangat agung. Allah boleh berikan pemberian kepada makhluknya dengan pahala yang tidak terhingga ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat satu amalan, Allah bagi pahala. Dari segi hukumnya, Allah nak bagi pahala macam mana sekalipun. Kita baca surah Qul huwallahu, Allah kata sama macam 1/3 Quran. Kita terima. Kita beramal dengannya kerana Allah perintahkan. Tetapi dari segi hukumnya, ini tak ada kata kita dah baca 1/3 Quran. Tak ada kata saya dah baca 10 juzuk. Fadilat ya. Tapi hukum tidak. Kat mana nampak beza? Contohlah kalau orang dia bernazar. Bila bernazar dia kata, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku sekiranya, bernazar nazar yang makruh ni, dia ada nazar yang sunat. Atau kita buat nazar yang sunat lah. Kata, ya Allah ya Tuhanku, bulan Ramadan ini saya nak khatamkan Quran. Saya nak khatam Quran ya Allah. Dia bernazar dengan Allah. Aku bernazar denganmu ya Allah untuk mengkhatamkan bacaan Quran pada bulan Ramadan ini. Sebab dia rasa macam susah nak khatam, dia bernazar. Jadi dia wajib baca Al-Quran daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Dia tak boleh datang baca Qul huwallahu 3 kali. Tak boleh. Sebab di situ melibatkan hukum. Hukum. Bila dia kata dia nak baca satu Al-Quran, dia kena baca semua sekali. Hukum. Jadi kat sini, tapi hadis Nabi kata 1/3 Quran, ini dari segi fadilat. Fadilat ni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang kehendaki. Sama macam orang yang dia ada duit. Rasa sayang pula pergi haji. Haji sekarang Masya Allah 60,000, 70,000. Nak kena sediakan duit. Nak ikut package haji. Jadi rasa macam sayang duit. Jadi mudahnya apa? Dia pergi masjid, solat subuh berjemaah, duduk agak masjid sampailah waktu matahari terbit.
Atau terbit waktu isyraq lebih kurang dalam 15 minit lepas pada itu dia solat 2 rakaat. Nabi kata siapa yang buat kerana demikian dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kita selesai, alhamdulillah kita dah pergi umrah. Tak payah haji dah buat haji, tak boleh. Fadilat je. Fadilat dan pahala haji dapat fadilat. Tetapi tidak gugur hukum kewajipan haji padanya. Itu beza antara fadilat dan hukum. Jadi sekarang kita bincang tentang bab fadilat, bukan bab hukum. Jadi orang baca surat Ikhlas, fadilatnya sama seperti dia baca 1/3 dari Al-Quran Al-Karim. 1/3. Fadilatnya. Fadilat dan kelebihan. Bukan bererti memang dia dapat hukum membaca 1/3 Quran. Sebutan fadilat surah dengan hukum, kadang-kadang selalu kita dengarkan sebahagian daripada guru-guru tersalah sebut. Baca surah Ikhlas hukumnya macam baca 1/3 Quran, bukan hukum. Fadilatnya. Selalu itu bukan istilah. Kita tak dikata hukumnya seperti 1/3 Quran. Kita kata fadilatnya sama seperti baca 1/3 Quran, bukan hukumnya. Okey. Kerana beza antara makna hukum dan makna fadilat. Contoh lain, katalah hari ini hari Jumaat. Kita nak solat Jumaat. Nanti ada orang yang masuk sampai ke masjid, ada urusan tertentu, dia masbuk. Dia masbuk, katalah dia tak sempat 1 rakaat pun. Pada rakaat yang kedua, dia nak sempatkan kejar rukuk tak sempat. Imam dah i'tidal. Jadi, solat dia, kalau dia solat, dia nak tambah berapa rakaat? Dia sempat dengan imam pada tak sempat 1 rakaat. Dia cuma sempat i'tidal rakaat kedua tu. Sampai sujud. Ataupun dia masuk datang masjid, sempat sujud last. Dia ikut solat. Jadi bangun dia tambah berapa? Dia tambah 4. Terima kasih. Imam lewat lah. Tambah 4. Sebab apa? Hukum dia Nabi kata man adraka rak'atan faqad adrakatis solah. Siapa sempat 1 rakaat, dia sempat solat. Mana siapa sahaja yang sempat 1 rakaat, iaitu sempat dengan imam 1 rakaat, hukum dia dah solat dengan imam. Jadi dia contoh hari Jumaat dia sempat 1 rakaat. Sempat 2 rakaat confirm lah. Yang sempat 1 rakaat dia kena tambah 1 rakaat. Sebab dia dapat hukum solat Jumaat. Tapi kalau dia tak sempat 1 rakaat tak sempat, datang waktu i'tidal atau ketika sujud atau ketika tahiyat dia datang masuk, dia perlu tambah 4 rakaat. Kerana dia tak dapat hukum Jumaat. Dia cuma dapat fadilat Jumaat. Kerana siapa sahaja yang sempat solat dengan imam, walaupun sebelum salam, dia dapat fadilat solat. Dia pahala Jumaat dapat, tapi hukum Jumaat tak dapat. Sama orang solat berjemaah. Orang pergi solat berjemaah, yang masbuk tak sempat 1 rakaat pun. Dari segi fadilat Jumaat, jemaah dapat, tapi hukum dia solat tadi, solat dia tidak dikira sebagai solat berjemaah kalau tak sempat satu rakaat. Jadi beza antara idrak siapa yang sempat man adrakal fadilah dengan man adraka al fadl. Fadilat dan juga hukum. Okey, ini antara contoh yang mudahlah. Mudah yang kita selalu temukan dalam masalah harian. Okey. Kemudian kita masuk fadilat surah. Kemudian pada muka surat 476, sebab yang fadilat yang kedua, berhak masuk syurga. Seorang lelaki yang imamkan solat, sentiasa baca surah Qul Huwallah, tak nak baca surah yang lain atau ulang-ulang baca surah Qul Huwallah. Kemudian perkara ini diadukan kepada Nabi SAW. Nabi tanya pada dia, kenapa kamu buat perkara demikian? Lelaki jawab, saya ringkas kisah ni disebutkan oleh Dr. Abdullah Yassin, bawakan riwayat ringkas. Tapi detailnya berkaitan dengan seorang imamkan solat dan ulang-ulang surah Qul Huwallah. Nabi tanya, kenapa kamu buat macam tu? Dia jawab, inni uhibbu hadhihi surah. Aku sayang surah ni, Qul Huwallahu ahad. Maka Nabi jawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah.
sayangnya kamu kepada surah ini akan memasukkan kamu dalam syurga. Okey. Jadi boleh atau tidak dalam solat kita nak afdal, kita ulang-ulang qul huwallah 3 kali. Hukum. Ya, di sini lelaki ni dia ulang-ulang surah qul huwallahu ahad. Jawapannya, qaul rajih bab sini tak boleh. Kenapa ulang-ulang tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab tak diriwayatkan selepas Nabi tegur dia buat lagi. Nabi tanya, kalaulah benda tu benda yang Nabi ikrarkan, Nabi tak tanya. Contoh sahabat datang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan dan fulan baca qul huwallah 3 kali, dia tak baca surah yang lain, dia ulang-ulang balik. Nabi kata, apa salahnya? Apa salah dia? Kenapa nak? Jadi Nabi dia takkan jadi kes. Nabi takkan panggil dia untuk jumpa Nabi SAW. Tak ada kes apa-apa. Tak ada salah apa-apa. Tapi bila Nabi panggil, Nabi tanya dia. Nabi minta penjelasan. Dia kata, aku sayangkan surah ni sangat. Makna dia, aku sayang sangat dengan surah ni. Kerana makna-makna yang elok yang terkandung padanya. Jadi Nabi SAW, dia cara Nabi. Walaupun dalam bab melakukan tadi kesilapan, tapi kesilapan yang disebabkan oleh niat yang baik, Nabi SAW sebut, kerana cinta kamu dengan surah ni, kamu akan masuk syurga. Jadi bukan bererti mengikrarkan perbuatannya. Ini perkara dalam bab usul fiqh ni banyak berlaku. Contoh berkaitan dengan sahabat yang bertayamum. Tengah jalan tayamum, berjunub, tak tahu dia tahu bahawa tanah menggantikan air. Biasa ketika tayamum menggantikan wuduk, tapi bila dia junub pula. Bila junub dia kata takkan nak tayamum untuk wuduk. Kalau aku junub, maka Ammar bin Yasir kata tamarraqtu, dia pun berpusing-pusing atas pasir tu sampai ke badan dia semua kena pasir. Nak gantikan disangkakan bahawa kalau tayamum boleh gantikan dengan wuduk, itu hanya basuh tangan, basuh muka, okey. Tapi kalau junub, kena betul-betul kena mandi tanah. Nabi SAW tegur. Nabi tegur dia. Tegur. Tapi Nabi kata innama yakfi. Cukuplah sekadar innama yakfi kahakadha. Nabi tunjukkan cara bertayamum. Patutnya macam ni, ya cukup. Ini bukan cerita tentang agama, bukan cerita pasal logik. Agama cerita tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Allah mudahkan perkara tersebut. Jadi, sama dengan kisah sahabat yang ulangkan solat tidak ulang. Banyak. Sahabat satu Nabi kata kamu dapat 2 pahala, seorang lagi Nabi kata asabtus sunnah, kamu ikut sunnah. Jadi yang betul ialah yang Nabi kata asabtus sunnah. Yang Nabi kata pahala, dia dapat fadilat pahala. Ijtihad dia salah, dia cuba nak taat, Allah akan bagi pahala. Sebab tu kita bincangkan, bila kita bincangkan tentang teguran-teguran ulama terhadap amalan-amalan yang salah. Contohnya lah, bila dia bincang benda ni salah, tak ada dalil, Nabi tak ajar, akan ada jawapan yang bermain dengan perasaan. Kata, habis macam mana? Kami dah buat amalkan ni selama berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun. Tok guru kita dulu buat, orang-orang tu dulu buat, takkan semua salah. Takkan kamu baru belajar 10-20 tahun kemudian ni yang pandai baru pergi 4 tahun belajar dah mula salahkan amalan-amalan orang sini, tak hormatkan ulama. Ini banyak kataan begini yang kita dengarkan. Tidak bermaksud demikian. Apabila kita menyebutkan tentang suatu amal, betul atau tidak, kita mengajak manusia beramal kepada amal yang sahih. Manakala orang-orang yang terdahulu yang telah melakukan amal-amal yang tidak disyariatkan dan mereka dengan niat yang baik, kita doakan mereka supaya kebaikan dan ijtihad mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini perkara yang wajib. Bila kita cerita tentang kesalahan orang-orang terdahulu, mak ayah kita, pakcik-pakcik kita, malah masyarakat kita secara umum, untuk guru kita, manusia ni, ilmu manusia berpihak. Alim macam sekalipun ada part tertentu yang tak perasan. Alim macam sekalipun dia akan taklid pada setengah tempat. Taklid kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak tepat. Jadi kalau ada amalan orang-orang terdahulu amalkan satu perkara yang salah, kita katakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima niat baik dia dan mengampunkan kesalahannya dalam beramal. Dan ini konsep yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita membetulkan satu amalan, kita tidak
mengeluarkan orang dahulu dengan tuduh orang dahulu, ataupun kita memperolokkan, mempermainkan atau mengatakan orang dulu tidak ada ilmu dan sebagainya. Kesilap memang betul dari segi ilmu, mungkin ilmu itu berkembang, tapi tidak secara mutlak. Setengah tempat, setengah masalah mereka tahu, setengah masalah mereka tidak tahu. Jadi ketika nak betulkan satu amalan, konsep yang kita pakai ialah kaedah tadi. Kaedah bila sahabat buat salah sekalipun, Nabi SAW tahu dia tahu salah, Nabi cerita, Allah untuk kesalahan tadi yang bertujuan untuk ketaatan, semoga Allah SWT berikan pahala di sebalik kesalahan tersebut yang dilakukan secara tidak sengaja. Namun masalah, kalau kita dah tahu benda tu tak betul, kita buat lagi, ini dah jadi lain hukumnya. Apabila ilmu telah sampai kepada kita, satu amalan tadi, amalan yang salah dan tidak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, kita masih lagi bangkang dan nak kekalkan, kita nak buat lagi benda yang salah, di sini kita akan tanggung kerana ilmu telah sampai. Kerana ilmu telah sampai pada kita. Tak sama. Jadi ketika kita tetap melakukan satu perkara yang salah, tak diajarkan oleh syarak, sedangkan kita ilmu telah sampai dan kita telah mengetahuinya, kita telah diberikan taklif terhadap perkara tersebut dan tak boleh gunakan alasan, oh kalau dulu mak ayah saya buat, sekarang saya buat. Takkan dulu orang dulu salah, sekarang saya orang dulu tak salah, saya salah sebagainya. Alasan itu tidak digunakan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita beramal dengan ilmu yang sampai pada kita. Allah Maha Adil. Orang yang hanya tahu Islam sedikit, diamalkan dengan sekadar yang ada. Dia tak tahu yang lain. Itulah ilmu yang ada sampai pada mereka ketika itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala kebaikan mereka dan Allah ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Cuma perkara-perkara begini, teguran-teguran terhadap amalan-amalan atau perkara yang salah sering dihadapi dengan emosi, menyebabkan urusan amar ma'ruf dan nahi munkar itu dilihat seperti perkara yang memecah belahkan masyarakat. Gerak kerja untuk mengislahkan kesilapan-kesilapan, membetulkan kesilapan itu dianggap sebagai bermusuh dan tidak menghormati orang-orang tua dan sebagainya. Ini satu cara yang salah lah. Sepatutnya watawasau bil haq, berpesan pada hak itu yang betul, yang utama, yang diutamakan. Manakala berkaitan dengan hukum, tidak bermaksud orang kata salah satu amalan menghukum orang yang telah melakukannya sebagai ahli neraka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, jadi makna surat Al-Ikhlas, ada lagi makna asbab nuzul. Okey, insya-Allah makna asbab nuzul kita sekalikan dengan tafsir insya-Allah. Makna dengan asbab nuzul kita akan jadikan sebagai mukadimah kuliah minggu depan berserta dengan tadabbur dan tafsir insya-Allah pada pertemuan akan datang. Kita buka pada perbincangan dan soalan insya-Allah. Silakan, ada soalan ke perbincangan? Sila. Hari ini memang tak masuk tafsir lagi. Kita memang tak tafsir, memang tak ambil tadabbur dulu. Kita cuma. Assalamualaikum Ustaz. Anti awak tanya. Silakan Anti. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi hari ni Anti tak dengar penuh. Sibuk cucu nak balik. Tapi boleh aku tanya. Anak tanya, Al-Ikhlas adalah surah, satu daripada surah yang dibuat Ruqyah, ubat. Okay. Ya, jadi apa hukum kalau kita ambil ayat Quran sebagai ubat tetapi ambil pendek-pendek? Maknanya dia tak cukup satu ayat. Itu Anti nak tanya. Macam Al-Ikhlas ni selalunya orang baca penuh satu surah. Tapi kalau ayat Quran lain yang dipetik pendek-pendek macam tu untuk sebagai ubat, hukum Ustaz? Al-Quran, maksud Al-Quran sebagai ubat adalah membaca Al-Quran. Bukan jadikan ayat itu sebagai ubat. Membaca Al-Quran, dengan Quran kita bertawassul dengan keberkatan Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep ruqyah dan konsep segala ubat yang disebutkan pada Quran. Jadi cara amal yang betul adalah, contoh, kenapa kita baca surah Qul Huwallahu Ahad, Qul Al-Falaq dan surah An-Nas? Sebab surah ini menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Dengan membaca surah ini dengan penuh kefahaman, maka kita pun hati kita akan bertawakal dan bergantung kepada Allah, akan adanya perasaan cinta, perasaan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa sama kita akan merasakan bahawa kejahatan yang timpa pada kita, yang sedang menimpa kita ialah makhluk yang kecil. Tak ada apa-apa yang nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Agung. Jadi bila dengan kefahaman tadi, kita baca tadi, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sini namanya ruqyah. Ruqyah itu mengubati. Tapi bukan bererti kita ambil satu ayat dengan jadikan sebagai fadilat ayat sekian dan sekian. Fadilat ayat tidak akan sabit kecuali dengan dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Namun Al-Quran secara keseluruhannya adalah ubat, dan dia boleh digunakan untuk ruqyah, boleh digunakan untuk keadaan dengan dasar ianya sebagai salah satu sebagai tawassul dengan kalamullah. Kita baca ayat Quran di kalamullah, kita bertawassul dengan Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Al-Quran antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca ayat Quran, baca ayat tersebut, ayat sekian dan sekian untuk minta permintaan tertentu. Ini yang maksud beramal dengan Quran. Jadi kalau konsep dikatakan untuk ada orang ambil ayat Quran, dia kata untuk tangan untuk jadi kuat, batas jabari, dia kata. Konsep tu walaupun dalam masyarakat kita banyak amal, wallahu alam lebih baik tidak sabit daripada mana-mana ulama terdahulu di kalangan salafus soleh mengamalkan perkara demikian. Atau meletakkan ayat tertentu, jumpanya ayat yang makna cantik digunakan sebagai ayat yang jadikan muka jadi berseri-seri. Jumpa saja ayat perkataan Al-Quran yang bermakna yang boleh faham maknanya, diambil perkataan tu jadikan sebagai khasiat sekian dan sekian. Itu cara beramal yang tidak diajarkan. Sebagaimana kita diminta untuk solat dan solat kita ikut cara Nabi, begitu juga kita ketika kita bertawassul ataupun ketika kita berubat dengan Quran, ubat dengan cara yang Nabi SAW tunjukkan dan cara sahabat ajarkan. Oleh kerana ruqyah dia lebih luas, kita tak terhad kepada ayat yang Nabi pakai. Iaitu kalau Nabi pakai terhad ayatnya. Tapi Quran itu sifatnya umum. Namun cara untuk mengambil berkat barakah dari Quran itu dengan cara yang diajarkan. Ada beberapa cara dikhilafkan. Antaranya macam Tibuk sebut tadi, ambil ayat separuh-separuh kemudian jadikan khasiat tertentu. Cara yang lain ada orang tulis Quran kemudian diikatkan. Perkara itu walaupun disebutkan sebahagian daripada ulama terdahulu yang amalkannya, tapi dari segi kekuatan hujah tidak mempunyai hujah yang kuat untuk mengamalkan perkara demikian. Wallahu a'lam. Oh, jadi Ustaz, kalau ada kata kalau kita baca untuk elak syaitan jin masuk rumah, kena baca satu surah Al-Baqarah. Itu betul lah kan? Betul, ya. Itu betul. Tapi kita kena habiskan surah Al-Baqarah tu macam mana Ustaz? Al-Baqarah kan panjang. Jadi kita boleh baca dalam satu hari atau kena straight habis satu surah atau macam mana Ustaz? Tak ada masalah. Sama nak baca straight atau nak baca kemudian dalam satu hari, baca satu muka, dua muka dan berterusan, tak masalah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Saya baru ni ada sahabat dan hari mungkin tadi hadir kejap bersama kita. Dia masuk rumah baru minta saya buat pendinding. Saya kata cara yang terbaik adalah kita hidupkan dalam rumah kita ni, hidupkan dengan bacaan Al-Quran dan juga sebagainya. Jadi dibaca surah Baqarah. Sahabat kita pun ada kebetulan soalan tu ada. Sahabat kita hadir sekali pada kita mana. Tapi dah keluar. Seorang dalam sibuk. Dah ada mesyuarat. Jadi bila sempat masuk kejap tadi. Okey. Jadi memang cara kita pagarkan rumah kita ialah dengan daripada garu syaitan adalah dengan baca surah Baqarah. Itu memang sabit usaha Nabi SAW. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala kebaikan dan mengampunkan segala kelemahan dan kekurangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita di dunia ini sehinggalah ke akhirat, sehinggalah kita dimasukkan syurga
Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui sebarang hisab ataupun azab insyaallah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.